Kita sebutkan perkara yang keenam yang disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani ya, dalam kitab 6 ya, asas utama dakwah salaf. Syekh Abdul Malik mengatakan bahawa asas yang keenam adalah tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah, tarbiyah? Secara terjemahan dia maksudnya adalah pemurnian dan pembinaan, atau pemurnian dan tarbiyah, ya. Apabila kita sudah jelas bahawa kemuliaan umat Islam kembali kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, ya. Tinggal lagi umat Islam telah berselisih dan berbeza sesama mereka, dan agama Islam telah masuk ke dalam agama Islam banyak unsur-unsur luar. Ya, banyaknya unsur-unsur luar yang telah meresap masuk ke dalam agama Islam, sedangkan hakikatnya ia bukan daripada agama Islam. Tinggal lagi umat Islam rata-rata menganggap bahawa ia adalah sebahagian daripada ajaran Islam, ya. Maka di sini kita lihat adanya sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud. Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang kalau kita lihat memang menggambarkan keadaan umat Islam pada hari ini. Nabi kata, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Sekiranya kamu boleh buka muka surat 253. Hadis ini menjadi asas, ya. Asas buat tasfiyah dan tarbiyah ni. Apabila kamu telah berjual beli dengan cara 'ainah. 'Ainah ini adalah satu bentuk jual beli riba. Bahkan di bank-bank di negara kita mengamalkan bentuk jual beli dengan terang. Jual beli 'ainah. Jika kamu sudah berjual beli dengan bentuk 'ainah, wa akhadhtum aznab al-baqar, dan kamu telah mengambil ekor-ekor lembu, wa raditum biz-zar', dan kamu redha dengan bercucuk tanam atau pertanian, wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Apa akibatnya? Nabi kata, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan atas kamu kehinaan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dia tidak akan mencabutnya, tidak akan mengangkat kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum. Dia tidak akan mengangkat kehinaan itu melainkan setelah kamu kembali kepada agama. Ya. Kita lihat Nabi kata, sekiranya kamu sudah mula berjual beli dengan cara 'ainah. 'Ainah ni adalah satu bentuk jual beli riba, ya. Yang mana kalau kita lihat riba memang berleluasa, ya. Termasuklah di negara kita, ya. Kamu mula sibuk menarik ekor lembu. Ini ibarat ataupun, ya, gambaran kita sibuk dengan penternakan, ya. Waraditum biz-zar', kamu redha dengan pertanian pun, ya. Sibuk dengan penternakan, sibuk dengan pertanian. Maknanya ibarat kata sibuk dengan dunia lah, ya, sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad. Tentu saja apabila kita sibuk dengan dunia, apa implikasi dia? Jihad akan ditinggalkan lah. Kerana jihad itu antara risiko dia adalah terkorban, mati syahid. Tetapi apabila sibuk dengan dunia, maka tak naklah mati. Kalau boleh nak hidup lama, ya. Siapa nak pergi berjihad? Yang peliknya semua kata kat Palestin ada jihad.
Bila ada orang kata di Palestin tak ada jihad, marah. Tapi semua pakat tak nak pergi jihad pun. Hipokrit. Semua sibuk dengan dunia. Biar je lah rakyat Palestin jihad seorang-seorang. Ya? Dia sendiri tak nak jihad kerana sibuk dengan kerja dia, kerja pejabat dia, sibuk dengan bisnes dia, ya. Hari-hari keluar pagi, balik petang, makan gaji, ya. Mana taknya nak kena bayar balik loan. Tak naklah mati sekarang. Kan? Nak merasalah sikit naik kereta baru, nak merasa sikit rumah baru yang baru dibeli. Maka apabila kita sibuk dengan dunia, Nabi kata wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Ya. Musuh-musuh dibiarkan. Yang mana musuh-musuh Islam ni, ya, apakah mereka berdiam diri apabila umat Islam berdiam? Tak. Makin dia naik kepala. Bukti di depan mata kita. Tidak bagaimana kuasa-kuasa besar, ya, Amerika, ya, kuasa-kuasa Eropah, bahkan Rusia sekalipun. Tengok bagaimana mereka bermaharaja lela. Bahkan ada kuasa veto, ya. Yang mana majoritinya adalah negara kafir, ya. Apabila kita tinggalkan jihad, apa akibatnya? Nabi kata sallallahu alaikum dhullan, kamu akan ditimpa kehinaan. Kita lihat bagaimana kehinaan telah menimpa umat Islam hari ini, ya. Sedahsyat-dahsyatnya, sama ada kita sedar atau tidak, ya. Dua-dua pahit. Kalau kita tak sedar, pahit. Kalau kita sedar, kalau tak sedar dah pahit dah. Kalau sedar so tak buat apa-apa, lagi pahit, ya. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan atas kamu kehinaan. Kita lihat bagaimana umat Islam, kalau siapa yang tinggal di negara kafir tu memang, ya, nak zahirkan syiar Islam pun. Sekarang kita dengar kalau pakai hijab pun diharam, dilarang, ya. Kadang-kadang kalau nak berjanggut pun tak boleh. Betul? Ini sensitif sikit lah. Tapi ini realiti, ya. Nak menzahirkan syiar-syiar Islam pun dah jadi segan. Hina tak hina, ya. Lalu Nabi kata la yanzi'uhu ankum, kehinaan itu tidak akan diangkat, dihilangkan, melainkan sehingga hatta tarji'u ila dinikum, sehinggalah kamu kembali kepada agama. Nak mengatakan bahawa kita tidak ada jalan lain, ya, untuk nak mengembalikan kekuatan kita, nak mengembalikan kemuliaan kita. Tidak ada jalan lain kecuali dengan kita kembali kepada agama kita. Tetapi apakah masalah berhenti di situ? Tak juga. Mengenangkan bahawa kalau seorang itu nak kembali kepada agama, apabila dia dah insaf daripada, ya, sibuk dengan dunia, sibuk dengan benda-benda yang haram, ya, nak kembali kepada agama, dia akan berdepan dengan berbagai cabaran dan dugaan. Dikala dia melihat ada banyaknya bentuk-bentuk agama dalam Islam ni. Setiap hari bulan dia join ISIS. Nabi kata kamu tinggalkan jihad kan? Maka pun dia nak kembali kepada agama dengan dia buat jihad. Dia join ISIS. Pun, ya, keliru, pun salah, ya. Mengenangkan bahawa agama Islam telah meresap ke dalamnya banyak benda-benda unsur-unsur luar, benda-benda maksiat, benda-benda bid'ah, bahkan benda-benda syirik dan kufur sudah meresap ke dalam agama Islam sehingga ia dianggap sebagai sebahagian daripada agama Islam, ya. Maka menjadi satu kewajipan atas kita untuk kita melakukan satu proses pemurnian, dibersihkan agama Islam daripada unsur-unsur luar yang telah meresap ke dalamnya, ya. Maka dalam hal akidah, seseorang itu tidak akan dapat memurnikan akidahnya melainkan sesudah dia membebaskan dirinya daripada segala bentuk-bentuk syirik, ya.
Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 256, Allah kata, "Faman yakfuru bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur dengan taghut, insya-Allah kita dah tahu apa arti taghut, segala sembahan selain daripada Allah, dan beriman dengan Allah semata-mata, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali Allah yang teguh, yang tidak akan putus. Ya, perlunya kita tasfiyah akidah kita daripada segala bentuk-bentuk yang menyimpang daripada akidah yang benar. Begitu juga dalam urusan ibadah kita, dalam urusan fiqh, ya, perlunya kita kembali kepada agama dengan erti kata yang benar, dengan kita membebaskan diri kita daripada segala bentuk-bentuk amalan-amalan tokok tambah yang cukup tersebar di kalangan masyarakat kita. Ya, kita lihat, ya, Nabi sentiasa ingatkan benda ni, ya, di dalam khutbah dia, di dalam ceramah-ceramah dia, dalam ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi ingatkan benda ni tentang betapa perlunya kita menjaga amalan ibadah kita. Di mana antara kandungan khutbah Nabi yang sering Nabi ulang, bukan Nabi sebut sekali je, Nabi sering ulang. Nabi kata, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, iaitu sunnah Nabi SAW. Itu adalah sebaik-baik petunjuk untuk kita. Lalu Nabi kata apa? Wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara tokok tambah dalam agama ni. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan semua benda-benda bid'ah adalah sesat. Nabi ulang benda ni. Ini adalah hadis sahih dalam riwayat Muslim. Ya, di mana perawi mengatakan bahawa khutbah Nabi banyak mengulang-ulang perkara ini. Dan rangkap terakhirnya apa? Wa kullu bid'atin dalalah. Nabi ulang, wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah. Semua benda bid'ah sesat. Semua benda bid'ah sesat. Semua benda bid'ah sesat. Nabi ulang kat para sahabat. Untuk supaya apa? Mereka berhati-hati daripada membuat tokok tambah dalam amal ibadah mereka. Jangan buat tokok tambah. Jangan buat inovasi. Jangan kata ini kan baik, ini kan baik. Jangan nak kononnya nak mencantikkan agama lagi tu. Tak. Agama tu dah cukup cantik, cukup sempurna. Ya. Jangan buat tokok tambah. Datang umat Islam akhir zaman, kata bid'ah tu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Sedangkan Nabi kata apa? Semua. Nabi menggunakan perkataan yang cukup ringkas dan cukup padat supaya kita faham. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan semua bid'ah sesat. Dan semua bid'ah sesat. Ringkas, padat. Nak bagi kita mudah supaya jangan panjang. Dan semua dan setiap, tapi akhirnya tak faham juga. Dia kata bid'ah ada dua. Ya. Perlunya kepada tasfiyah, pemurnian, ya. Dibersihkan, ya. Kita pelihara amalan kita, amalan ibadah kita daripada perkara-perkara, ya, tokok tambah yang tidak ada asasnya dalam agama, yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.